Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Apa khabar kapal tempur pesisir pantai LCS? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang broker bagi membantu siasatan kes mengemukakan dokumen mengandungi butiran palsu dianggarkan bernilai RM24 juta dalam perolehan 6 kapal tempur pesisir pantai LCS. Sebelum itu, SPRM menahan 2 ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat yang terbabit dalam kontrak perolehan 6 LCS berkenaan. Menurut laporan media, jurucakap SPRM berkata kedua-dua mereka ditahan kerana disyaki melakukan penyelewengan dan menerima rasuah menerusi pembayaran yang dibuat kepada 3 syarikat di luar negara. Pada November 2019, Presiden Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PVTLDM Laksmana Pertama Bersara Muhammad Imran Abdul Hamid telah membuat laporan kepada SPRM berhubung projek pembinaan 6 buah kapal LCS oleh Boston Naval Shipyard Sdn Bhd susulan kegagalan pihak berkenaan menyerahkan kapal itu mengikut tempoh ditetapkan. Kita harap dengan laporan ini boleh membantu warga TLDM dapatkan kapal ini secepat mungkin, katanya di petik media. Sementara itu, Pengurus Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC Wong Kah-Wah di petik media sebagai berkata beliau berharap dapat membentangkan laporan siasatan projek pembekalan perolehan LCS menjelang sidang Dewan Rakyat pada Mac ini. Katanya PAC sudah memanggil Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishammuddin Hussein, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Datuk Seri Muiz Abdul Aziz, Panglima Tentera Laut Laksmana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani serta beberapa pihak lain untuk memberi keterangan semalam. Projek itu membabitkan peruntukan berjumlah RM9.128 bilion dengan RM6 bilion sudah dibayar namun tiada kapal yang siap atau diserahkan. Sebelum ini kami memanggil Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bekas Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Amrin Buang dan ramai lagi saksi, katanya menerusi Facebook. Kegagalan penyiapan LCS itu sebelum ini dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2019, Siri 1, Pengauditan Pematuhan Kementerian, Jabatan Persekutuan dan juga dalam laporan Siasatan Jawatan Kuasa, Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri yang diterbitkan pada 2019. Mengulas mengenainya, Boston Heavy Industries Corporation Berhad dalam kenyataannya berkata akan sedia memberi kerjasama kepada SPRM dan pihak berkuasa lain dalam siasatan berkaitan projek LCS tersebut. Ia bagi memenuhi harapan lembaga pengarah dan pemegang taruh kerajaan dalam menunjukkan tadbir urus korporat serta nilai yang baik. BHIC juga akan terus bekerjasama rapat dan bersikap telus dengan kerajaan, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM serta semua pembiaya, kontraktor dan vendor terutama tempoh 12 bulan lalu dalam mencari kesepakatan memastikan projek LCS kembali ke landasan yang betul, katanya. Nama syarikat di luar negara itu tidak disebut oleh media. Bagaimanapun, Sarawak Report dalam rencananya pada 26 Januari mendakwa rakan kongsi atau joint venture antara BHIC dan sebuah syarikat Jerman Rheinmetall AG nampaknya menjadi penting kepada pengaliran banyak wang tunai yang kini hilang. Mengapakah subkontrak untuk perolehan difikirkan perlu dan mengapa Rheinmetall sebagai rakan kongsi yang dipilih nampaknya menjadi persoalan yang jelas untuk dijawab kerana penyiasat dikatakan tertumpu kepada 3 syarikat Singapura yang kelihatan sebahagian daripada wang itu telah dikesan. Soal Sarawak Report. Carian Jom Channel mendapati Rheinmetall AG dan BHIC telah memeterai perjanjian strategik untuk pemilikan bersama Contract Advanced Device Sdn Bhd di Melaka. Di bawah perjanjian bersama, BHIC akan mengambil alih 51% pegangan dalam anak syarikat Rheinmetall Contract Advanced Device Sdn Bhd Melaka berkuat kuasa 1 Julai 2010. Rheinmetall akan mengekalkan 49% bahagian dalam Contract Advanced Device dan kawalan pengurusan operasi. Menurut Rheinmetall, kolaborasi tersebut akan melahirkan pindahan teknologi yang akan menguntungkan industri dan ketenteraan di Malaysia selain peluang untuk ekspor.
Kepakaran Remater bersama Boston akan menjadikan mereka rakan kongsi yang sempurna dalam usaha untuk membekalkan angkatan tentera di rantau ini dengan keupayaan yang lebih maju. BHIC merupakan anak syarikat Boston Holdings Berhad yang juga pembekal teknologi ketenteraan kepada Angkatan Bersenjata Malaysia. Lembaga Tabung Angkatan Tentera Malaysia LTAT adalah pemegang utama Boston. Nampak macam bagus. Namun, menurut Sarawak Report, Remater AG juga terbabit dalam skandal lack of oversight, kekurangan pengawasan dan failures in due diligence, kegagalan dalam usaha wajar berhubung kontrak pertahanan. Pada Disember 2014, salah sebuah anak syarikatnya, Remater Defence Electronics, terpaksa membayar sebanyak 46 juta US dollar, kira-kira 193 juta ringgit Malaysia kepada pendakwa raya Jerman sebagai penyelesaian atas dakwaan rasuah. Penyelesaian itu menamatkan prosedur jenayah yang berkaitan dengan dakwaan bahawa pembayaran tanpa kebenaran telah dibuat semasa urus niaga senjata di negara Greek oleh wakil syarikat negara itu, kata syarikat berkenaan di petik portal complianceweek.com. Terdapat persoalan yang jelas tentang mengapa syarikat Eropah tertentu ini dipilih oleh pengurus projek untuk menyertai Boston sebagai subkontraktor perolehan orang tengah untuk semua peralatan yang secara sopan boleh disifatkan sebagai telah terlebih dibayar dalam projek ini. Motifnya disyaki dan rekod syarikat ini membimbangkan. Sarawak Report percaya persoalan ini adalah adil dan keseluruhan perkara tersebut bukan sahaja perlu disiasat oleh SPRM tetapi oleh pihak berkuasa Jerman juga, tegas portal whistleblower itu. Justru 3 individu yang dicekup SPRM itu cuma ikan senangin dan tenggiri sahaja dalam skandal pembinaan kapal tempur pesisir pantai ini. Siapa agaknya di belakang mereka? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.